أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربي يسر ولا تؤسر ربي تمم بالخير أما بعد yang dimuliakan Imam Pakcik Bedul dan juga orang kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Maksudnya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Zalzalah yang bermakna goncangan, Iza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncang dengan sekuatnya. Lepas bumi digoncang, apa berlaku? Wa akhrajatil ardu athqalaha, maka bumi akan mengeluarkan athqalaha. Athqalaha, bebanannya. Kata ahli tafsir, bebanannya ialah mayat-mayat manusia. Mayat-mayat manusia. Berapa banyak? Semua sekali. Bermula daripada Nabi Adam sampailah kiamat. Sama ada yang mati kemudian ditanam dalam tanah, ataupun yang mati terbakar, ataupun yang mati hilang, mayatnya tak tahu di mana. Yang mati di laut, semua ketika itu bumi mengeluarkan mayat-mayat manusia yang telah hancur. Dan ada ahli tafsir mengatakan sebelum Israfil meniup sangkakala yang kedua, kalau tiupan pertama semua hancur dan berlaku kiamat, dan semua manusia ketika itu mati. Itu tiupan yang kali pertama. Kemudian setelah sekian lama, setelah kiamat dan semua manusia telah mati, Israfil meniup sekali lagi. Dan sebelum Israfil meniup sangkakala kali kedua, Allah menurunkan hujan. Allah menurunkan hujan sehingga mayat yang dalam tanah tu, yang mungkin ada yang 1000 tahun, ada yang 5000 tahun, yang dah hancur tu, dia ada tinggal satu tulang. Dipanggil ajbuz zambi. Tulang kecil kat belakang. Yang lain badan semua hancur, tinggal tulang tu je.
Jadi Allah pun turunkan hujan. Bila hujan mengenai tulang tu akan membesar, tumbuh dan membesar. Sebagaimana ini waktu kereta api jalan. Depan ni. Sebagaimana benih benih tumbuhan, bila hujan turun dan mengenai benih itu akan tumbuh, keluar jadi pokok. Maka begitu juga sebelum Israfil meniup sangkakala yang kedua, Allah turunkan hujan. Dan bila hujan tu mengenai tulang yang masih berbaki dalam kubur, tulang manusia tu yang ada kecil tu, bila ditimpa hujan, tulang tu akan membesar sehinggalah terbentuk badan manusia. Sebagaimana ketika dia mati. Tapi masa tu wajah manusia macam mana? Bila dah kena hujan, tulang tu membesar dan terbentuk badan manusia macam ketika dia mati. Tapi wajah manusia ketika itu macam mana? Allah sebut dalam surah Ali Imran. Allah sebut dalam surah Ali Imran ayat 106. Surah Ali Imran ayat 106. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuhun. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Allah kata yauma, pada hari. Hari apa ni? Hari manusia dibangkitkan daripada kubur. Badannya seperti asal, tapi mukanya, Allah kata hari itu tabyaddu wujuh, muka-muka putih. Satu jenis muka ialah putih. Wa taswaddu wujuhun, dan satu lagi jenis mukanya hitam. Jadi secara umumnya muka manusia selepas dibangkit daripada kubur, secara umumnya ada dua warna sahaja. Satu warna putih, satu warna hitam. Jadi yang warna putih tu kenapa? Yang warna hitam tu kenapa? Okey, muka kita kat dunia kadang-kadang putih. Tapi bila kerja tengah panas jadi hitam kan? Tapi hitam sebab apa? Sebab kerja cari rezeki. Ada orang muka putih, muka hitam, tapi dia pakai alat apa? Jadi putih. Sebab apa? Dia pakai alat. Ada muka merah, tapi bila dia make up 3 warna, jadi 3 warna. Sebab apa 3 warna? Sebab dia pakai pewarna. Tapi di akhirat besok, kalau kat dunia, muka berubah. Sebab apa? Sebab dia buat perbuatan dia. Sebab dia kerja tengah panas ke. Tapi di akhirat besok, muka berubah. Sebab apa? Bukan sebab dia kerja tengah panas. Yang ni muka hitam, legam. Yang ni muka putih. Sebab apa? Apa yang mengubah muka tu? Ada bukan sebab yang muka hitam tu, bukan sebab masa kat dunia, mukanya memang hitam. Bukan.
Yang muka putih pula, putih bukan sebab masa kat dunia mukanya putih, bukan. Yang menyebab muka seseorang putih ialah amal dia. Bukan sebab dia kerja tengah panas. Amal apa ni? Amal soleh. Dia jaga solat, dia jaga perintah Allah, dia bertakwa. Dia tak buat dosa, kalau buat dosa terus bertaubat. Maka dunia muka dia hitam. Bila dibangkit daripada kubur, bertukar jadi putih. Jadi amal soleh seseorang di dunia menukar wajah, warna mukanya. Kalau mukanya putih, tapi dia tak solat, dia buat dosa, dia mengumpat, dia ambil rasuah, mukanya putih kat dunia. Orang kata muka dia macam Mat Saleh. Tapi bila pergi ke akhirat, orang ni mukanya jadi hitam. Apa yang menukar wajah, warna muka orang di akhirat? Apa dia? Amalan dia. Kenapa Allah sebut wajah? Kenapa Allah sebut muka? Sebab kita bila jumpa orang, yang pertama kita tengok apa? Tengok perut ke, tengok kaki ke, tengok muka? Jumpa orang, mula-mula kita tengok apa? Muka kan? Sebab muka ni tanda untuk kita kenal dia. Kalau tengok perut macam sama aja, kan? Tapi yang membezakan apa? Muka. Yang kedua, muka ni adalah anggota badan yang paling mulia. Yang paling mulia, yang paling manusia jaga. Dia kalau ada jerawat kat sini, dia usah buang. Tapi kalau dia ada jerawat kat lutut, dia biar aja. Betul kan? Sebab orang tak tengok kat lutut, orang tengok kat. Jadi kalau muka kamu hodoh kat dunia, kamu mungkin boleh jadi cantik. Operate ke apa ke. Tapi kalau amalan kamu buruk, muka kamu cantik kat dunia pun akan jadi hitam legam. Tapi kalau muka kamu tak cantik, buruk kat dunia, katalah cacat, buta ke apa ke, tapi kamu beriman kepada Allah, kamu jaga solat 5 waktu. Tengok-tengok di akhirat mukanya putih, berseri. Okey. Jadi secara umum, muka manusia setelah dibangkit daripada kubur besok ada berapa warna? 2, satu putih, satu. Kat dunia sekarang banyak tak warna muka manusia? Ada putih, ada hitam, ada merah, kan? Ada kelabu. Ada warna apa? Sour. Macam-macam warna. Mungkin ada beratus warna. Tapi bila di akhirat besok, 2 je. Okey. Bentuk yang putih pula, Allah huraikan pula. Putih tu macam mana? Putih macam mana? Allah sebut dalam surah Al-Qiyamah. Siapa ada Quran boleh buka. Siapa tak ada Quran boleh dengar. Cuba tengok surah Al-Qiyamah. Ni, tengok penting ni. Allah cerita jenis-jenis muka di pada mahsyar. Kenapa Allah cerita muka? Mukalah tanda orang tu bahagia ataupun celaka. Kalau kat dunia kita nak tengok orang tu mulia, kita tengok apa? Orang tu mulia, orang tu hebat. Kita tengok apa? Kita tengok apa? Kita nak tengok, nak tahu orang tu mulia ataupun tak mulia. Kita tengok apa? Tengok apa? Tengok kereta dia. Kancil ke? Betul tak? Betul kan? Kalau tengok kancil, kancil je. Kalau tengok emas, lain tak kita tengok? Hoi, emas. Apa lagi? Kita tengok apa lagi? Tengok rumah dia. Hoi, besarnya rumah. Orang tua rumah ni mesti hebat. Kita tak tengok muka kan? Sebab kemuliaan kat dunia bergantung pada harta.
Tapi bila di akhirat, nak tengok orang tu mulia ataupun tak, tengok kereta ke? Ada kereta. Tengok apa? Pakaian? Tak ada. Tengok rumah? Tak ada. Habis tengok apa? Tengok apa? Tak, di akhirat besok. Mana ada amalan ada di akhirat? Solat dah tak ada. Puasa pun tak ada. Tapi kita boleh tengok orang tu mulia ataupun tak. Kereta dia tak ada, rumah tak ada, solat pun tak ada. Tapi kita boleh tahu orang tu mulia ataupun celaka. Tengok apa? Ha? Tengok muka. Tengok muka je. Oh, ni celaka ni. Bila? Bila hitam. Tengok muka putih. Oh, ni bahagia. Subhanallah. Jadi yang menjadikan muka seseorang putih apa dah? Bukan sebab dia kaya kat dunia, tapi sebab dia beramal soleh. Yang menjadikan muka orang tu hitam, sebab dia tak solat. Sebab dia tak beriman kepada Allah. Okey, dalam surah Al-Qiyamah, Allah sebut pula, yang muka putih ni, macam mana keadaannya? Okey, boleh buka surah Al-Qiyamah. Ayat 22 dan 23. 22 dan 23. Allah kata apa? Wujuhun yawma idzin nadhirah. Allah kata wajah-wajah di akhirat. Tadi Allah kata putih kan? Sekarang Allah huraikan lagi. Putih tu macam mana? Wujuhun yawma idzin nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu berseri. Putih, lepas tu berseri, senyum je. Kenapa dia senyum? Kenapa dia berseri? Ila rabbiha nazirah. Sebab dia akan melihat wajah Allah. Lepas tu nikmat yang paling besar dalam syurga apa dia? Nikmat yang paling besar dalam syurga. Bidadari ke durian? Apa dia nikmat yang paling besar dalam syurga? Bidadari? Nikmat yang paling besar ialah dapat melihat wajah Allah. Kita duk sembah dia 5 kali sehari, mungkin 50 tahun tak nampak. Tiba-tiba dapat nampak, sangat besar. Jadi muka orang beriman, satu putih. Yang kedua, berseri-seri. Kenapa? Sebab dapat lihat wajah Allah. Okey. Allah sebut dalam surah apa tu? Wajah berseri-seri. Kemudian, sebab apa? Sebab dia akan melihat wajah Allah. Surah apa? Surah Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. Okey. Allah sebut lagi muka-muka yang berseri ni. Dalam surah Abasa. Cuba buka surah Abasa. Allah kata, ayat 38 dan 39. Wujuhun yawma idzin musfirah. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri. Macam mana tu? Dhahikatun mustabsyirah. Muka yang putih tadi berseri-seri, dhahikah, suka, ketawa. Mustabsyirah, seronok, bahagia. Muka siapa ni? Muka siapa ni? Muka orang Kemupu ke muka orang Kuala Lumpur? Muka siapa ni? Dia tak kira bangsa, tak kira tempat, tak kira keturunan. Dia kira apa? Amal soleh. Kalau orang Kemupu beriman kepada Allah, jaga solat 5 waktu, selalu datang surau, tak menipu, tak cakap bohong, tak mengumpat, tak mengata orang, muka orang Kemupu putih, berseri, gembira, ketawa. Okey. Dan Allah hurai pula muka yang hitam ni. Hitam bukan sebarang hitam. Buka pula surah Al-Qiyamah. Surah Abasa juga. Cuba tengok surah Abasa.
Ayat sambungan ayat 40. 41. Tadi muka orang yang putih yang beriman ni berseri, senyum, ketawa. Bila ni? Bila ni muka orang beriman putih, berseri, senyum, ketawa? Bila? Ketika di padang mahsyar, matahari satu batu daripada kepala, dalam keadaan orang berdiri 50,000 tahun, panas, ada yang tenggelam dalam peluh, tapi muka orang beriman senyum je. Dan dia berdiri hanya sekejap sahaja. Sebab apa? Sebab dia bukan sebab dia bangsa Arab, bukan sebab dia bangsa Melayu, tapi sebab dia amal soleh. Okey, muka yang hitam ni Allah kata apa? Surah Abasa ayat 40. Wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah. Wajah pada hari itu adalah hitam, penuh pula dengan debu. Kita kalau tengok muka orang berdebu kat dunia, itu tanda apa tu? Muka dia penuh dengan debu. Tanda apa tu? Ha? Kalau ni muka saya sekarang penuh dengan debu, tanda apa tu? Tanda saya adalah orang orang miskin, orang hina lah. Maka begitulah Allah jadikan orang yang tak beriman di akhirat besok, satu, hitam legam. Yang kedua, mukanya penuh dengan debu. Dan yang ketiga, diliputi oleh warna hitam legam dan gelap gelita. Tarhaquha qatarah. Muka hitam, berdebu dan hitam pula, hitam legam. Menakutkan. Kalau kita jumpa orang muka dia hitam legam. Tengah malam pula tu. Lepas tu nampak gigi pula. Gigi putih. Kita okey tak? Okey ke cabut lari? Tengok Allah nak gambarkan celaka manusia. Tengok kat mana? Tengok kat mana? Tengok kat muka je. Cuba bayangkan, khalayak ramai ni. Manusia tak tahu berapa ramai, bilion. Daripada Nabi Adam sampai kiamat. Tiba-tiba muka kita hitam. Macam mana orang tengok? Nabi Muhammad tengok, saudara mara kita tengok, isteri kita tengok, anak kita tengok. Oh ni bapak ni celaka ni. Sebab apa? Kat dunia dulu tak solat. Kat dunia dulu tak beriman kepada Allah. Okey. Dan Allah juga sebut dalam surah Al-Qiyamah, muka orang hitam. Surah Al-Qiyamah. Surah Al-Qiyamah ayat 24 dan 25. Allah kata apa? Muka yang hitam ni bukan setakat hitam, tapi wa wujuhun yauma izin basirah. Wajah-wajah, muka-muka pada hari itu adalah hitam, basirah, berkerut, masam. Kenapa ni? Kenapa berkerut dan masam? Hitam, berkerut dan masam. Sebab tazunnu an yuf'ala biha faqirah. Sebab dia yakin sekejap lagi dia akan diazab oleh Allah. Kita kalau diberitahu sekejap lagi kita akan dipukul 100 pukulan, macam mana muka kita? Boleh senyum tak? Boleh senyum? Kenapa ni senyum? Senyum je. Sebab saya sekejap lagi akan dipukul 100. Tak ada. Jadi Allah gambarkan muka orang celaka ni, satu hitam. Yang kedua, berkerut dan masam. Kenapa? Sebab dia yakin lepas ni dia akan masuk neraka. Tengok Allah sebut detail lah. Nak tahu orang tu celaka ataupun bahagia kat dunia, tengok pakaian dia, tengok kereta, tengok rumah. Tapi di akhirat semua tak ada. Kereta tak ada, rumah tak ada, pakaian tak ada. Bogel. Tapi kita boleh tahu orang tu celaka ataupun bahagia. Tengok kat mana? Tengok muka. Allahumma ja'al wujuhana ibyaddat. Ya Allah, jadilah muka-muka kita di akhirat besok muka yang putih. Dan nadirah, berseri-seri. Wala taj'al wujuhana muswaddah.
Dan janganlah engkau menjadikan muka-muka kami semua muka yang hitam di akhirat besok. Kalau hitam kat dunia tak menakutkan. Sebab bila berubah mukanya hitam. Bila berubah kat dunia mukanya hitam. Bangsa negro. Tapi di akhirat besok mukanya bertukar jadi putih. Okey. Ada satu kata-kata Ibnu Abbas. Kata-kata Ibnu Abbas, dia bagi tips ataupun kaedah ataupun cara bagaimana nak jadikan muka kita putih di akhirat besok. Dia muka putih di akhirat ada tanda kat dunia. Siapa yang muka dia akan putih di akhirat, dah ada tanda-tanda kat dunia. Apa tanda tu? Apa tanda dia? Buat baik. Tapi ada juga buat baik muka hitam. Ada kan? Siapa ni Mother Teresa? Pernah dengar? Dia buat baik kan? Tapi muka dia di akhirat sebab dia mati dalam keadaan tidak beriman. Okey, saya nak sebut kata-kata Ibnu Abbas. Semoga boleh menjadi panduan dalam hidup kita. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, inna lil hasanah nuran fil qalbi. Ya Allah, buat baik, beriman, beramal soleh. Siapa yang beriman, siapa yang beramal soleh, siapa yang tak buat dosa, siapa jaga solat, siapa buat ikut perintah Allah, apa dia dapat kat dunia? Apa dia dapat kat dunia? Pertama, kata Ibn Abbas, inna lil hasanah, sesungguhnya bagi amal kebaikan, siapa saja buat hasanah, amal kebaikan, nuran fil qalbi, dia akan dapat cahaya dalam hati. Cahaya dalam hati. Tapi cahaya dalam hati nampak tak? Nampak tak cahaya dalam hati? Siapa yang hati dia bercahaya? Nampak? Yang kedua, kesan kedua, bila kita buat baik kat dunia. Satu, Abdullah bin Abbas kata, hati dia bercahaya. Kesan kedua apa dia? Wadiya'an fil wajhi, muka dia berseri. Muka dia daripada hati yang bercahaya yang membawa kepada muka berseri. Yang ni yang ulama kata muka orang beriman berseri. Berseri ni bukan sebab dia make up ke, tak. Sebab dia beramal soleh. Orang beriman bila tengok muka dia rasa berseri dan rasa tenang. Rasa suka pada dia. Bila dia tak ada, orang beriman rasa macam rasa rugi. Rasa rindu nak tengok. Itu muka orang beriman. Sebab itulah yang ketiga, dia dapat apa ni? Orang yang suka beriman, suka jaga solat. Satu, cahaya dalam hati. Yang kedua, muka. Yang ketiga, dia dapat quwwatan fil badan. Badan dia jadi kuat. Badan dia jadi kuat. Sebab apa badan dia jadi kuat? Sebab apa? Sebab dia beramal soleh. Kalau kita tengok Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita dia wafat masa umur 63. Tapi dalam masa umur dia 60, bahkan sebelum dia mati, dia masih pergi berperang tak? Pergi berperang. Bahkan jadi ketua panglima perang barisan depan. Kalau solat malam pula, bukan solat sekejap, solat sampai bengkak kaki. Mana badan dia kuat tak? Badan Nabi kuat tak? Yalah umur 60 boleh pergi berperang, duduk barisan depan, kuat. Dari mana Nabi dapat kekuatan? Daripada mana Nabi dapat kekuatan? Adakah Nabi jogging pusing bandar Madinah setiap pagi? Dari mana kekuatan? Amal soleh. Jadi Abdullah bin Abbas kata, siapa yang beramal soleh, siapa yang beriman, pertama, hati dia bercahaya, tenang. Yang kedua, mukanya
Berseri yang ketiga, badannya kuat. Kalau jenis badan tu lembek je, lemah je, tengok amal soleh dia. Tengok amal soleh dia. Ada satu kisah, ada seorang syekh di Syria, umur dia 90 lebih. Umur dia 90 lebih. Tapi dia masih mengajar di sekolah. Dia masih mengajar di... Ada tak di Malaysia, guru masih mengajar ketika umur 90? Ada? Tak ada kan? Kenapa tak ada guru umur 90 mengajar? Sebab masa tu dia tak larat. Banyak dia lupa kan? Telinga pun tak berapa dengar. Dia tak layak mengajar. Tapi syekh ni umur dia 90, masih mengajar lagi. Bila dia jumpa pelajar dia tanya, siapa bapa kamu? Pelajar tu bagi tu, bapa aku si fulan. Oh, siapa bapa kepada bapa kamu? Iaitu atuk kamu. Atuk aku ialah si fulan. Maka kata syekh ni, kamu pelajar aku, bapa kamu pun sempat belajar dengan aku, atuk kamu pun belajar dengan aku. Faham tak? Jadi berapa generasi dia mengajar? Apa pengajarannya? Apa pengajarannya? Ada tak guru sekolah ni mengajar sekolah sampai 3 generasi? Tak ada kan? Atuk, anak, cucu. Tak ada. Bila sampai 3 generasi, umur 90 masih mengajar, mana apa tu? Dia ada kekuatan. Ingatan dia kuat. Jadi orang tanya dia, macam mana kamu boleh mengajar sedangkan umur dah tua? 3 generasi kamu mengajar. Maka jawapannya apa? Dia kata, masa aku muda, aku jaga perintah Allah. Aku beramal soleh. Maka ketika aku tua, Allah jaga aku. Faham? Tapi orang kita kalau umur 90, duduk mana? Duduk mana? Meninggal dah? Dia bukan 90 meninggal, 70 dah meninggal. Jarang orang sampai 90 kan? Duduk kat rumah lah. Cuba cari yang umur 90, suruh dia mengajar. Nampak? Jadi kata Abdullah bin Abbas, dengar, siapa yang beriman, siapa yang beramal soleh, pertama kesan baiknya masa kat dunia apa dah? Hati. Hati apa? Apa dia? Hati bercahaya. Kuat sikit. Yang kedua? Wajah berseri. Yang ketiga? Badan yang kuat. Yang keempat? Mana ada, saya belum bagi tahu lagi. Yang keempat, wasa'atan fir rizki. Rezeki dia luas. Yang keempat apa dia? Rezeki dia luas. Subhanallah. Orang kita berfikir apa dia? Kalau nak rezeki banyak, kena kerja kuat. Tapi Abdullah bin Abbas kata, kalau nak rezeki banyak, kena beramal soleh. Bukan makna tak payah kerja. Kerja. Tapi amal soleh. Jaga solat. Rezeki murah. 4 kan? Yang kelima. Yang kelima, siapa yang beramal soleh, kata Abdullah bin Abbas, dia dapat mahabbatan fi qulubil khalqi. Orang beriman, orang baik, sayang pada dia. Suka bila dia ada, orang suka. Bila dia tak ada, orang rindu pada dia. Bila jumpa ada orang meraihkan, orang sambut, orang sayang pada dia. Sebab apa? Sebab dia beramal soleh. Ada juga orang, bila orang dia datang, orang serbu dia. Orang cium tangan. Sebab dia pemimpin. Bukan sebab dia beramal soleh. Buktinya apa? Bila tak ada jawatan, dia tunggu mana orang ni. Seorang pun tak sambut dia. Sebab dulu orang sambut dia sebab jawatan.
Tapi kalau orang beriman, orang beramal soleh, sampai ketua, orang ramai suka pada dia. Jadi kita nak tahu ni, kita jenis muka putih, tengok ada tak 5 tanda ni masa kat dunia. Satu, hati bercahaya, tenang. Yang kedua, muka seri. Kita nak tahu muka kita berseri macam mana? Tanya bini. Tanya bini. Mek, muka abang ni berseri tak? Dia kata, berseri apa? Sama dengan dulu. Itu tanda apa? Tanda apa tu? Ha? Dia tengok kita pun sekejap, tu kepala. Lepas tu tanya anak pula. Nak, muka ayah ni okey ke? Ayah kata, anak dia kata, tak tahu lah. Mana apa tu? Sangat beza. Kalau orang suka pada dia, amal soleh dia, yang pertama suka siapa dia? Isteri. Yang kedua, anak-anak. Kalau isteri pun tak suka pada dia, anak pun tak suka, orang lain biasanya. Okey. Boleh ke? Lepas tu tanya orang ramai. Awak semua ni suka ke saya? Orang ramai jawab apa? Kita pergilah kedai-kedai mamak ke, kan? Kedai roti canai, tanya 4-5 orang. Awak semua suka ke saya? Suka apa? Tu tanda apa tu? Sebenarnya kalau orang suka, kita tak payah tanya. Kita pergi tu orang dah senyum, meraihkan Assalamualaikum, tak payah tanya. Tapi kalau kita pergi orang buat tak tahu je. Orang cakap pula, ya Allah datang dah. Itu tanda apa tu? Betul? Itu memang ada hadis sahih. Kalau kita beramal soleh, Allah campak dalam hati orang lain, dia suka pada kita. Suka kerana Allah. Okey. Sebaliknya, kata Abdullah bin Abbas, innalis sayyi'ah. Bagi orang yang buat jahat. Buat jahat ni bukan makna mencuri saja. Tak solat, jahat lah tu. Derhaka pada mau apa? Jahat lah. Bercakap bohong, jahat lah. Maka kesan pertama apa dah? Hatinya hitam. Hatinya hitam. Dalam hati tak nampak. Kesan kedua, mukanya gelap. Muka dia putih tapi orang tengok macam, semacam muka dia. Itu tanda apa? Dia buat benda jahat. Mungkin dia tak solat. Yang ketiga, rezeki dia sempit. Kerja kuat tapi rezeki dapat sikit je. Itu sebab apa? Sebab dosa. Yang keempat, sama dengan yang terbalik tadi. Yang keempat apa dia? Allah jadikan dalam hati orang lain benci kat dia. Bila dia datang, orang tengok semacam dia. Orang tak suka. Yang jahat tak suka, tak ada masalah. Orang baik pun tak suka pada dia. Itu tanda apa tu? Mana dia adalah orang yang buat dosa. Boleh faham? Jadi kalau nak tengok, nak tahu muka kita di akhirat besok, putih ataupun hitam, ada tanda dia kat dunia. Kalau kita nak muka putih di akhirat, kena ada tanda 5 ni. Apa dia? Hati bercahaya, tenang. Yang kedua, muka berseri. Yang ketiga, rezeki luas. Yang keempat, apa dia? Orang suka. Yang kelima, badan kuat. Badan kuat. Dia kadang-kadang, dia tak exercise pun. Dia tak main sukan pun, tak main gym pun. Tapi, ya Allah, badan dia Masya Allah. Boleh bekerja, malam boleh solat malam. Kadang-kadang kita tengok yang duk exercise, duk jogging setiap pagi, tak boleh bangun malam. Faham? Okey. Yang muka hitam di akhirat ada tanda kat dunia. Apa dia buat dosa? Apa tanda dia? Hati hitam. Yang kedua, muka. Saya tak tahulah. Kita tak boleh nak baca hati orang. Tapi kadang-kadang kita tengok muka orang tu macam
Kan? Pernah tak? Pelik je dia ni. Macam tak ada cahaya. Yang ketiga, rezeki dia sempit. Kerja keras tapi tak pernah cukup. Yang keempat, badan dia lemah. Selesai tapi lemah je. Nak bangun solat pun susah. Nak jalan masjid yang dekat dengan rumah pun tak boleh. Lemah je badan dia. Sebab apa? Sebab apa? Sebab dosa. Dan yang kelima, orang tak suka kat dia. Tak ada siapa nak berkawan dengan dia. Kadang-kadang orang duduk kedai kopi, dia masuk je, orang keluar. Kan? Kalau dia nak pinjam apa-apa, orang dari awal lagi tak nak bagi. Subhanallah. Makna kesan amal soleh dah ada tanda kat dunia. Kesan amal yang tak soleh pun ada tanda di dunia. Jadi kalau kita tengok tak ada tanda-tanda baik kat dunia, betul kan? Jangan sampai di akhirat besok muka kita hitam. Okey? Jadi itu saja yang saya nak sampaikan malam ni. Walaupun ringkas tapi sangat-sangat penting. Jangan sampai di akhirat baru nak baiki muka. Jangan duk sibuk buang masa baiki muka kat dunia. Tapi iman tak baiki, amal soleh tak baiki, jangan. Yang menjadikan muka kita putih berseri di akhirat besok, amalan. Jaga solat 5 waktu. Datanglah solat berjemaah di surau, di masjid. Kan? Boleh ha? Ini Masya Allah ramai ni. Kalau malam besok boleh tak ramai macam ni? Oh, ngajar pun. Ha? Orang nak ilmu. Letihlah saya. Oh. Oh, jadi saya kena korban lah sebab nak pahala. Awak boleh datang je surau. Datang surau ni boleh pahala tak? Walaupun ustaz tak mari. Mari je lah. Betul tak? Nabi kata apa? Dalam satu hadis yang maksud dia, Nabi kata, gembiralah orang yang berjalan malam, berjalan di waktu malam untuk datang ke rumah Allah untuk solat. Gembira dengan apa? Dia akan dapat cahaya yang sempurna di akhirat besok. Mana kalau dia datang ke surau, ke masjid dalam keadaan gelap, di akhirat besok Allah bagi cahaya. Walaupun ustaz tak mari. Hadis satu lagi Nabi kata, man salla al-bardaini dakhala al-jannah. Siapa yang solat di 2 waktu sejuk. 2 waktu sejuk apa dia? 2 waktu sejuk. Apa dia? Apa dia? Subuh dan asar. Siapa yang datang solat berjemaah di masjid ataupun di surau, subuh dan asar. Nabi kata apa? Dakhalal jannah. Boleh masuk syurga. Ya Allah. Oh ustaz, saya nak mari subuh dan asar je. Tak, jangan salah faham. Maksud ada itu apa dia? Waktu solat yang paling susah orang nak datang, 2 waktu ni. Subuh dan, betul kan? Subuh sebab apa? Susah nak datang sebab apa? Tidur. Asal susah nak datang sebab apa? Sibuk kerja. Tapi dia lawan nafsu dia datang. Nabi kata orang ni calon syurga. Makna kalau 2 waktu boleh datang, Zuhur lagi mudah nak datang. Maghrib Isya lagi. Ya Allah. Cuba fikir. Kenapa kita sanggup keluar bekerja tengah panas, penat, letih? Tak ada jaminan masuk syurga. Betul? Tiba-tiba Nabi bagi tawaran, datang ke masjid. Hanya 5 kali sehari. Hanya tak sampai 10 minit. Tak panas, tak jauh. Boleh masuk syurga. Kenapa tak datang? Kenapa tak datang? Awak nak dunia ke nak syurga? Alo, jawab. Nak dunia ke nak syurga? Nak dua-dua?
Habis tu kata payah tu nak dua-dua. Jadi dia kena pilih salah satu kan. Biasa kalau nak dua-dua tak jadi. Jadi apa? Nak dunia kan. Sebab tu kena tetapkan nak satu je. Nak syurga, dunia dapat. Tahu pun dunia mari. Dunia mari tapi jemaah tak mari masjid. Subhanallah. Tengok Allah mudah je nak bagi syurga. Tapi sebab orang tak tahu, ataupun sebab kalah dengan nafsu. Betul tak? Yang dia buat tu lagi susah daripada yang Tuhan suruh. Pergi kerja pagi. Berapa jam balik petang? Berapa sen dapat? Ustaz nak makan. Mari masjid ni bukan nak makan, nak masuk syurga. Betul tak? Lagi penting. Jadi saya harap semua jemaah ni datang juga malam besok. Walaupun saya tak datang. InsyaAllah. Boleh ha? Jangan datang kerana saya. Datang kerana Allah. Kalau dunia kita nak syurga, lagi kena usahakan. Sebab dunia lepas ni kita mati. Kita tinggal. Tapi syurga, kita dapat dan terus kekal dalam tu. Okey. InsyaAllah. Seronok saya tengok ramai jemaah malam ni. Tapi kalau saya dengar besok tak ada orang, pengsang saya. InsyaAllah. Saya doakan supaya Allah buka pintu hati kita semua untuk selalu datang ke surau. Itu amal soleh tu, datang ke surau. Tanda kita cinta pada Allah. Kalau kita suka pada orang tu, kita selalu pergi rumah dia. Kalau kita suka pada Allah, selalu datang rumah Allah. Dan bila kita beriman, beramal soleh, selalu datang solat berjemaah, semoga kita dapat 5 ni. Hati, apa? Bercahaya. Yang kedua, muka seri. Yang ketiga, badan kuat. Yang keempat, rezeki murah. Yang duk pergi pagi, balik petang tu nak rezeki lah. Nabi kata, datang masjid, buat amal soleh, pun Allah bagi rezeki murah. Datang. Kerja, pergi kerja. Masuk waktu, pergi solat. Boleh? InsyaAllah. Okey, cukup lah. Ada soalan ke? Ada soalan? Tak ada? Okey, kita solat Isya. Lepas solat Isya, ada jamuan sikit. Okay. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل